Setiap perkara baru haruslah dimulai dengan pengenalan agar kita dapat mendalami dan mengenali perkara tersebut dengan lebih lanjut. Berkata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Di dalam video pembentangan kami ini, akan kami jelaskan persoalan konsep etika dengan sebaiknya dari segi beberapa aspek. Antaranya ialah definisi etika, memahami konsep etika dari segi teori dan falsafah, pembahagian etika, aliran etika dan kepentingan etika. Istilah etika berasal dari perkataan Yunani kuno iaitu ethos yang membawa erti kebiasaan, adat, akhlak, kepribadian dan watak. Perkataan ethos juga terdapat dalam kamus bahasa Inggeris yang bermaksud sifat moral dalam sesuatu bangsa. Dalam bahasa Inggeris, etik bermaksud akhlak, tata susila, kesusilaan dan etika. Menurut kamus lain, etik bermaksud system of moral and principal rules of conduct yang bermaksud sistem prinsip akhlak dan peraturan-peraturan perilaku. Dalam bahasa Melayu, etika bermaksud kepercayaan ataupun tanggapan terhadap sesuatu perkara sama ada ianya benar, salah, baik atau buruk. Manakala menurut Kamus Dewan edisi ketiga pula, etika bermaksud ilmu berkaitan prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan. Falsafah adalah doktrin yang menggunakan sekumpulan penakluran logik dan metodis mengenai konsep abstrak seperti kewujudan, kebenaran dan etika berdasarkan sains, ciri, sebab dan kesan perkara semula jadi seperti manusia dan alam semesta. Sebagai salah satu cabang falsafah, etika merupakan satu pohon yang sangat besar, mengembangkan disiplinnya dengan ranting-ranting pengisiannya. Ia bukan sahaja merupakan sebahagian daripada ilmu falsafah semata-mata, tetapi aplikasi falsafah etika sebenarnya membantu melengkapkan falsafah induk itu sendiri. Segala bidang yang melibatkan kehidupan mempunyai sistem etika yang tersendiri. Malah, sistem etika membantu mengharmonikan perjalanan sistem kehidupan manusia dan alam ini menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Terdapat 5 teori utama dalam prinsip etika. Teori pertama ialah undang-undang abadi yang berdasarkan kitab suci. Maka pemimpin agama lebih berpandukan kitab suci kerana tiada kesilapan yang akan berlaku berbanding pertimbangan logik. Lakukan kepada orang lain seperti mana anda mahu orang lain melakukan kepada anda. Daripada pertanyaan itu jelas bahawa setiap orang mahu benda baik dalam diri masing-masing. Selain itu, setiap agama menyediakan garis panduan moral untuk pengikutnya dan mereka perlu mengikut garis panduan tersebut. Teori yang kedua ialah teori etika klasik theological dan berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud hasil. Dalam teori ini pula dibahagikan kepada dua bahagian iaitu teori utilitarianisme dan teori egoisme. Yang pertama, teori utilitarianisme berkaitan dengan tindakan seseorang yang berasaskan tujuan memaksimumkan kebahagiaan atau keseronokan majoriti. Manakala teori egoisme pula adalah satu teori yang menyatakan bahawa jika sesuatu tindakan itu membawa kebaikan dalam diri, maka dianggap betul, manakala jika membawa keburukan dalam diri pula dianggap salah. Teori yang ketiga ialah teori etika klasik deontologi universalisme. Teori ini berasal daripada bahasa Greek yang membawa maksud kepada sebuah tugas atau kewajipan seseorang individu. Definisi bagi teori ini ialah sebuah nilai moral, sesuatu tindakan yang tidak bergantung pada mana-mana akibat. Teori keempat ialah teori keadilan teragih. Terdapat dua sistem etika moden berdasarkan nilai dan bukannya prinsip. Antaranya termasuklah teori keadilan teragih yang mengutamakan satu nilai tunggal iaitu keadilan. Teori ini terbahagi kepada dua elemen dan elemen tersebut ialah kerjasama dan konflik. Teori yang terakhir ialah teori kebebasan peribadi. Sistem ini merupakan satu nilai tunggal atau suatu prinsip iaitu kebebasan yang mana dikatakan sebagai satu keperluan utama kepada masyarakat. Keuntungan ini boleh diperoleh dari segi pertukaran barang, pertukaran perkhidmatan dan sebagainya. Seterusnya, pembahagian etika. Etika terbahagi kepada tiga iaitu etika deskriptif, etika normatif dan meta-etika. Etika deskriptif iaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Dalam parti kata lain, etika deskriptif mengkaji akhlak yang terkandung dalam individu tertentu, dalam budaya atau sub-budaya tertentu, dalam tempoh sejarah dan sebagainya. Etika normatif iaitu etika yang berusaha membentuk pelbagai sikap dan pola tingkah laku ideal yang perlu ada pada manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif menyediakan penilaian serta menyediakan norma sebagai asas dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Meta-etika pula seolah-olah bergerak pada tahap yang lebih tinggi daripada tingkah laku beretika iaitu pada tahap ethical language atau bahasa yang kita gunakan dalam bidang moral. Sebagai contoh, bahasa yang kita gunakan apabila bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kita. Seterusnya, terdapat beberapa jenis aliran dalam aliran-aliran etika. Antaranya ialah aliran nihilisme.
Bagi pengikut aliran ini, mereka mempunyai pandangan bahawa semua benda atau makhluk tidak percaya kepada Tuhan dan tiada apa-apa yang dapat berkomunikasi. Para pengikut nihilisme yang sejati tidak percaya kepada apa-apa, tiada kesetiaan dan mereka hanya hidup bertujuan untuk membinasa. Nihilisme juga dapat difahami melalui beberapa kaedah, iaitu nihilisme berunsur politik, nihilisme etika dan nihilisme eksistensial. Selain itu, aliran hedonisme juga merupakan salah satu aliran-aliran etika. Hedonisme atau hedon berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud keseronokan. Sejak zaman dahulu, sekumpulan ahli falsafah dipanggil hedonis kerana mereka percaya tahap prinsip kemoralan paling tinggi adalah keseronokan. Secara ringkasnya, kelazatan atau keseronokan berdasarkan aliran ini terbahagi kepada 3 perkara. Antaranya ialah kelazatan utama, kelazatan wajar tetapi tidak diperlukan sepanjang masa dan kelazatan tidak wajar. Kepentingan etika dapat dilihat dari pelbagai aspek iaitu dari segi individu, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara. Etika individu merujuk kepada nilai etika yang ada dalam diri seseorang individu dan tidak akan melakukan perkara yang akan melanggar norma sosial. Etika dalam keluarga adalah etika yang telah diatur di lingkungan keluarga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan ahli keluarga di dalam rumah. Etika organisasi adalah dasar, prosedur dan budaya melakukan perkara yang betul dalam menghadapi masalah yang sukar dan sering kontroversi. Etika masyarakat dan negara juga akan turut mencapai faedahnya dengan adanya individu, keluarga dan organisasi yang beretika tinggi. Masyarakat dan negara akan harmoni, maju dan mempunyai imej yang tinggi di peringkat antarabangsa. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung. Isi-isi penting yang telah dijelaskan dalam video ini menghurai konsep etika secara umum dari segi definisi, teori dan falsafah, pembahagian aliran-aliran dan kepentingan etika. Di sini kita dapat lihat bahawa memahami konsep etika adalah sangat wajar dan perlu ditekankan dalam kehidupan setiap individu agar melahirkan masyarakat yang berpengetahuan luas dan sentiasa berkelakuan baik. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih atas perhatian anda. Sekian, terima kasih.